لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها الجماعة؟ الحمد لله بخير. جميل. نحن في سورة آل عمران الآية الثالثة سبعين أو سبعين. نعم سادسة 76 سادسة الستة. نعم. أولا نقرأ، دعونا نتلو هذه الآية أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Jom kita ingat semula soalan jawapan dalam bahasa Arab kan. Hal anta talibun? Na'am ana talibun. Kan kita ada. Kalau kita nak jawabkan sesuatu dalam bahasa Arab kita menggunakan apa? Na'am. Kan? Tapi kita ada satu lagi ajal. Ingat ini. Ada ajal juga kan? Ajal. Ada satu lagi bala. Bala kita ingat dari mana? Bala itu kita boleh ingat dari mana? Dari kisah mana? Dari kejadian yang mana? Apabila Allah Subhanahu wa taala mempersoalkan pada roh itu alam arwah sebelum kita ke dunia ini, kan ada satu soalan yang Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum. Ada di sana juga, tapi yang alastu bi rabbikum apa maksudnya? Alastu bi rabbikum qalu bala. Qalu bala. Ingat ini. Jadi soalan daripada Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, adakah bukankah aku rabbikum, Tuhanmu. Jadi bala di sini. Apa perbezaan di antara ketiga-tiga? Na'am, ajal, bala. Na'am, ajal dengan bala. Ajal ini bukan ajal kematian, ini jangan kita. Betul, tulisannya sama juga ajal, tapi ini ajal. Na'am. Na'am. Ajal bala. Na'am dengan ajal lebih kurang sama. Okey. Tapi yang ajal ini lebih kepada apabila kita nak confirmkan sesuatu. Complete. Confirmation. Sudahkah tidur, sudahkah solat, ajal. Itu lebih kepada na'am, yes, true. Yes, it's confirmed already, sudah. Na'am ini kita boleh gunakan dalam setiap jawapan itu. Jadi apa ini bala? Bala ini
bila kita boleh gunakan ini dalam jawapan? Bala ini kalau ada dalam soalan itu ada kata nafi. Okey, kata nafi. Dalam soalan ada kata nafi. Seperti apa? Contohnya ma, laisa, lan, lam. Jom kita tulis semua ini. Seperti ma, lam, lan, laisa dan sebagainya. Ada banyak lagi. Okey, ma apa semua ini maksudnya tidak kan? Tidak. Ini bukan. Semua ini tidak. Tapi apa perbezaannya? Ini untuk past tense kan? Past tense. Ini untuk future yang masa depan. Ini lalu sudah past tense ini. Ini untuk future, untuk masa depan. Ma ini boleh digunakan untuk sekarang, sedang, present continuous dengan present tense ini. Jadi laisa ini maksudnya bukan. Jadi inilah sebabnya ayat ini sebenarnya terjemahan ini macam mana? Boleh kita baca dari sini 76 sebaliknya. Dan dia kata di sebalik. Sebenarnya kalau saya akan menggunakan bala ini, tapi saya nak kata contohnya na'am, ajal, bala semuanya maksudnya yes. Ini Ya. ya sebenarnya. Tak maksud saya yang na'am, ajal, bala ini maksudnya apa? Yes. Ya, Ya. Yes. Yes. bukan nafi. Kan? Tapi terjemahannya ini dia gunakan di sini apa? Sebaliknya. Sebaliknya. Di sini sebenarnya. Di sini bahkan. Bukan. Kenapa itu? Dia nak memperkukuhkan lagi. Confirmation. Kenapa itu confirmation? Jadi confirmation ini mestilah kita ada soalan seperti yang ini, atau ada sesuatu kaitan dengan bala ini. Jadi kita akan rujuk kepada ayat minggu lepas, ayat sebelum ini. Jadi ayat sebelum ini, bismillah, jom di mana ini? Wa min ahli al-kitab man in ta'manhu biqintarin la yu'addihi ilayk. Nah. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس ini ya ذلك بأنهم قالوا ليس علينا. Apabila mereka katakan apa atas kita tak ada dosa atau tak ada jalan, qalu sudah lupa. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. Di sini yang bahagian ini, apabila mereka katakan laisa alaina, yang untuk kita tiada jalan untuk ke atas ummiyin ini, sudah jumpa. Zalika bi annahum, ayat sebelum ini, ayat 75. Wa min ahli alkitab man in ta'manhu biqintar yu'addihi ilayk ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. Bermula dari sini ya. Zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil. Ini yang bahagian ini. Zalika bi annahum. Okey. Apabila zalika bi annahum, inilah apabila mereka kata laysa alaina. Laysa itu yang ini. Bagi kita tak ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah apa? Masalah dosa itu. Laisa alaina bil mu'minin. Kita tulis ini ayat ini lah. Bala man awfa bala man awfa bi'ahdihi
Jadi sudah jumpa kan? 75. Perlu kita baca sekali lagi. Wa min ahli al-kitab man in ta'manhu biqintar yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Okey, yang bahagian kita bermula dari sini. Zalika bi annahum qalu laysa alaina. Ini laysa alaina. Apabila mereka kata apa? Laysa alaina, tiada, laysa alaina fil ummiyina sabil. Atas orang-orang ummiyin ini, yang orang-orang Arab, bukan orang Arab, yang orang-orang muslimin ini, yang ummiyin ini tiada jalan sabil ini. Tiada jalan apa maksudnya? Yani disebabkan pengkhianatan mereka. Ada orang nak amanahkan sesuatu kan, bidinari la yu'addihi ilaik, walaupun bidinar, dinar. Ada orang yang bagi biqintar, harta besar, banyak harta, tapi dia akan kembalikan yang amanah itu. Tapi ada orang yang mungkin dia akan ambil pinjam RM1 pun, tapi dia tidak akan kembali pulangkan itu. Kenapa? Kenapa itu? Sebabnya apa? Kan kita sudah berkongsi ini. Sebab dalam astagfirullah, dari kalangan ulama-ulama mereka, khususnya orang-orang Yahudi, ya ahli kitab ini, sebab ini min ahli kitab, kedua-duanya sama. Jadi ulama-ulama mereka, imam-imam mereka kata apa? Bagi fatwa sendiri. Kan? Ulama usul yang minggu lepas kita belajar itu, ulama usul, ulama yang jahat atau buruk, yani fatwa sendiri dia bagi. Kata apa? Di sini ahlul kitab. Maksudnya ada kitab, buku Taurat atau Injil di sini. Kalau ummi di sini, ummi orang-orang Islam di sini, mereka sebenarnya darajat mereka bawah di sini. Sebab ada di sini buku atau kitab. Dari segi dua aspek, dari segi agama dan dari segi duniawi ini. Dua-dua orang-orang ini tempat mereka, kedudukan mereka rendah di sini. Jadi kita akan bagi fatwa apa? Kalau agama ini batil, semua hukum kita tidak boleh digunakan dengan agama atau agama yang batil itu. Kalau mereka batil, jadi tak payah kita akan ikut Taurat atau Injil kita, sebab dia batil di sini. Jadi kalau kita akan pinjam daripada mereka sesuatu, tak perlu kita akan pulangkan itu, sebab mereka ummi. Jadi mereka zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil. Tiada jalan. Jalan maksudnya tidak boleh bagi, tak ada dosa itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jawapan seolahnya ada jawapan kepada yang zalika bi annahum laysa alaina itu. Laysa ini bala. Jadi sepatutnya ayat ini bermula dengan apa? Naam, yes, atau ya ini yes. Tapi ayat ini bermula seperti yang terjemahan itu. Itu yang tepatnya. Jadi yang contohnya tadi ada di sini bahkan. Bahkan sebenarnya dalam bahasa Arab apa itu? Bal, bukan yang bala ini. Atau sebaliknya. Atau tadi apa ini? Yang di sini? Mana? Sebenarnya. Sebenarnya. Ada lagi kan yang lain? Tengok. Yang berbeza. Yang berbeza daripada ini. Semua lain. Ada terjemahan lain bermula ayat ini? Sebenar bahkan. Bahkan. Sebaliknya, sebenarnya ada lagi kan? Ada in English. On the contrary. On the contrary, yang ini sebaliknya. Jadi sebaliknya, bahkan ada jalan yang ini bahkan atau sebaliknya atau sebenarnya kita akan tambahkan di sini. Yang di dalam syarahan kita, tafsiran kita, bahkan ada jalan. Dan sebil kan ayat yang sebelum ini. Dan kemudian sebil jalan, bahkan ada sebil, bahkan ada dosa. Sebaliknya itu sebenarnya dosa. Bahkan
Bukan, sebaliknya sebenarnya itu. Jom kita ini ambil ini. Yang laisa itu jadi sabil. Bukan demikian. Ada lagi? Bukan demikian. Bukan demikian pun boleh. Ya. Bukan sedemikian. Ya, bukan demikian. Bukanlah apa yang kamu bagi fatwa itu. Bukan macam itu. Bukanlah seperti itu. In English, ni. Nei itu. Ni. Nei ini. Iwan kini. Bahkan itu. Bahkan. Ni. Nei. Atau karena nah dia kan. Nah, Sabil. Jadi bahkan ada sabil, ada jalan atau dosa. Jalan. Jalan dosa. Boleh ya? Sebelum kita pandang ini, Sabil means sabil maksudnya jalan. jalan. Tapi dalam ayat ini satu maksudnya yang jalan memang jalan, satu maksud lagi yang dosa Dosa. itu, yang pengkhianatan itu, khianatan itu. dia kata tak dosa, sebenarnya dosa. Dia kata tak dosa, sebenarnya dosa. Sebenarnya dosa. Jadi, jom. Ya, na'am, ajal lebih kurang sama. Penggunaannya di tempat yang sama. Tapi bala ini kalau ada dalam soalan itu ada kata nafi. Lam tusalli, contohnya, lam tusalli, Tidak solat. Saya tak solat. belum solat ke? Oh, belum. Belum solat, bala. Ya, betul. Not yet, itu ya. Lan tusafir ila Yaman. Saya akan. You will not, will you not? Tidak akan. Ya, Tidak akan. tidak, kamu tidak akan bermusafir ke Jepun. Lan tusafir, future. lan tusafir ila Yaman. Future tense. Bala, I will not. Tidak akan. ما تشرب الشاي؟ Tak ada TO. ما تشرب الشاي؟ kamu tidak minum teh? Bala. Bala. Okay ya, jom, jalan kita malam ini. Sekejap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Ya. Ataupun sebelum kita padam kita jom. Hal anta talibun. Hal anta talibun. Jawabannya ini? Naam. Nah, ana talib. Alasti. Muallimah. Alasti. Jika anda Muallimah. Naam. Jawapan ada, nah, tak boleh. Sebab ada les. Oh. Kata nafi. Bukankah? Kata nafi.
Laisa and Alasti the same. Same. Tapi Bukankah? ini yang maksud saya ini kata nafi. Alas. Oh, Kata nafi. Bukankah Bala. Jadi bala. What? Ma mana alas? Elastic. Ini Bukankah? anti. Jadi kita akan mungkin hari ini. Adakah? Laisa. Ah, Laisa adakah? dia. Oh, is it? Lasta, lasti, lastu. Ma makna lasta, lasti, lastu. Alasti. Ma mana alas? Laisa dia. Dia. Laisat hiya. Lasta, Perempuan anti. lastu, Bukankah lasti. bukan Lepas tu saya anti itu untuk perempuan. Ini untuk perempuan. Anti, anti. Dekat Anti. Sebab tu dia ada term marbutah kat belakang. Dia kata Feminin, perempuan. feminin. Anti. Sebab tu ada term marbutah. Mu'allimah. Sekarang tu anti. Ya, tahu. Sebab tu dia ada belakang tu ada term marbutah. yelah. Allah tak pakai apa-apa. Alasti. Adakah? Perempuan. Alam ta'kul khubz. Khubz. Adakah? Cuba terima. Perempuan anti. Dia fikir lelaki juga. Kalau lelaki tak. Jadi sebab tu dia ke ujung tu muslimah. Kalau dia muslim dia tak ada alas-alas. Alas-alas. Ila Tu kena tengok belakang. Talib pelajar kan? Muallimah guru. Guru perempuan. Atau Guru perempuan. ustazah semua. Khubz roti. Roti. Makan. Musafir, musafir. Mustafir. Yaban, Jepun. Oh, Jaban. Yaban. Yaban. Sebab dalam bahasa Arab tak ada J, tak ada P. P itu akan jadi B, J itu akan jadi Y. Contohnya China itu, China asalnya China itu, China itu Chin. Chin. Kan? Dan China atau bahasa Melayu Cina asalnya mereka Chin. Jadi Chin tak ada, itu akan menjadi Sin. China, Sin. China, China. Ibnu Sina. Itu Si. Sina. Dia Syah tak ada. Itu Ibnu Sina. Sina. Dewi. Semua hospital yang adanya Avicenna itu Ibnu Sina. Jadi ini sahaja ada na'am. Tapi yang semua ini akan jadi bala. Ajal ke Ustaz? Ajal. Ajal ini boleh digunakan sin ini pun kadang-kadang ini pun boleh. Bala meaning no, Hmm? meaning no, not to deny. No, So ada. alasti mu'allama. So when you say bala, it means Yeah. what? Bala means no. So I'm not a teacher. Yeah. Okay. Like in English, if we say, aren't you a teacher? Ada you. Ada you. Kalau kita akan tanya ini, aren't you a teacher? Macam mana jawapan dia? Ada. No. Deny. No. Kalau dia bukan seorang teacher, jawapannya macam mana dalam bahasa Inggeris? Aren't you a teacher? Atau malah bahasa Melayu? Bukan. 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 Saya bukan teacher. Deny lah. Nafi. Ya, jom kita bahasa baku ya Allah. Bahasa Melayu. The thing I'm confused is because usually bala ni, if it's contrary, it will come with something else to support it. La, but I am something like that. But it doesn't come by itself, because if it comes by itself, it would be more like la or na. Bala. Jadi
But it would come with a supporting. Ya. Yes. Contohnya, jom kita ingat yang semula daripada alam arwah itu, alam roh. Alastu bi rabbikum? Bala. Nah. Jadi yang kita ini boleh ingat ini, nah. Alasti muallimah? Bala. Nah. Alam ta'kulul khubz? Nah. Tapi kita tidak akan menggunakan na'am itu, kita akan menggunakan bala. Jadi ini bukan maksudnya la ini. Okey. Yani saya akan makan khubz. Saya akan ke Jepun. Saya seorang muallimah, jadi jawapan saya akan jadi bala, bukan na'am. Sesuai dengan bala, not nama. Ya. Okey, saya seorang guru. Jadi saya akan jawab dengan apa? Yes, I am a teacher. Jadi bala ana muallimah. Saya betul, saya akan makan khubz ini. Alam ta'kulul khubz? Bala akulul khubz. Ya, tahun depan saya akan ke Jepun. Jadi alam tusafir ila Yaman? Bala. Bala Asfiru. usafiru ila Usafiru. Yaman. Usafiru. Boleh? Dapat sedikit. InsyaAllah. So bala is like more double negative meaning positive. No. Ya, but Double positive. negative meaning positive. Ya, positif. Jadi semuanya maksudnya yes. Jom, saya bagi satu contoh lagi. هل تريد أن تأكل الرز؟ هل تريد أن تأكل الرز؟ رز apa maksudnya? Nasi. 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 Ya. Beras memang tak boleh, jangan. Okay, hal turidu. Na'am. Hal turidu an ta'kula ruz? Adakah kamu mau makan Nasi. nasi? Jadi soalannya ini soalan biasa. Kan tak ada kata nafi. Jadi saya akan mula dengan apa? Na'am uridu an akulu. Uridu an akula. Boleh buat ini. Akula arruz. Harus. Akula. Okay. Uridu an akula arruz. Jadi jom kita ubahkan different formula yang soalan ini. Ana turidu. Tengok di sini ada la. Kita tadi kita lupa ini. Kita tambahkan satu lagi. La. Okay. Ala turidu an ta'kula arruz? Apa maksudnya ini? Ala turidu an ta'kula arruz? Maksudnya? Bukankah engkau tak Ya. makan nasi? Tidakkah kamu mahu? Bukankah kamu mahu Makan nasi. makan nasi? Jadi yang soalannya ini sebab ada kata nafi. Nah, saya masih nak makan. Jadi saya akan mulakan itu dengan apa? Bala. Bala. Na'am. Bala. Na'am. Bala. Uridu yang sama ini. Okey. Jelas sikit kan ini? Sedikit. Jelas. Ya. Jelas.
Bukan ya alif. Ya, Alif maksud. Alif. Biasa alif macam ni kan. Ini alif macam ni. Tak ada titik je. Tak ada titik apa. dia alif tapi Biasanya hujung dia kataan. dia alif tapi dia tulis macam ya. Macam ya, tapi tak ada titik. Dia tumpang, dia Biasanya tumpang. di hujung kataan. Itu alif maksurah. Kita boleh ingat daripada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu itu sallallahu sallallahu sallallahu. ya. Sallallahu. Ayat tu ada kan. Bala aufa. Nampak aufa. Fa tu alif maksurah. Yang tu alif. Bukan ya. Aufa. Jom kita boleh faham yang bala ini daripada surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Suratul Mulk. Surah yang kita sangat familiar kan. Suratul Mulk Yang tujuh. nombor surah 67. Ya. Lima enam dua surat. Nombor surah 67. Itu surat 562. Muka surat 562 betul. Boleh, jom. Ayat nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghayz. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kan api neraka itu dia menjadi sangat minal ghayz. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum. Dia bertanya kepada mereka. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Yang ini, tengok dalam soalan ini sa'alahum itu ada soalan kata nafi lam di sini. Alam ya'tikum nadhir. Maksudnya apa? Jom kita baca daripada terjemah. Tidakkah pernah yang alam ya'tikum, tidakkah pernah ada datang seorang nadhir yang apa bagi peringatan. Yang peringatan ini. Alam ya'tikum nadhir. Jadi yang orang-orang dalam astagfirullah dalam api neraka itu mereka akan menjawab yang soalan ini. Soalan ini dengan cara bala ini. Jadi yang alam ya'tikum nadhir qalu bala. Qalu na'am. Na'am, betul ada orang datang yang peringatan. Yang apa memberi peringatan. Boleh sedikit alhamdulillah dengan contoh ini. Sa'alahum khazanatuha, yang bertanya kepada mereka alam ya'tikum nadhir. Alam ini ya'tikum nadhir. Jadi jawapan mereka qalu, mereka menjawab qalu bala. Soalan untuk Al-Mulk yang penghabisan ayat penghabisan pun soalan yang dia kata Qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayat-ayat ini kalau kita Allah Rabbul Alamin
ataupun ayat terakhir daripada surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah kan. سيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Kalau yang soalan itu ayat terakhir dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Jawapan untuk soalan itu akan menjadi bala itu. Sudah jumpa Qiyamah. Surah Qiyamah 577 ayat terakhir Al-Qiyamah. Ini di sini. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Jadi maksudnya apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala boleh berkuasa, berkuasa. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Yang hidupkan semula yang si mati itu, yang al-mauta ini. Jadi jawapan untuk ini sebab ada laisa jadi bala. Tak itu. Kita jawab sendiri. Seperti soalan Sendiri jawab. Tapi ini dalam bab ini ini khitabul Quran, yani cara ucapan Al-Quran ini khitabul Quran ini dalam bab as-su'al al-inkari, istifham al-inkari ini, inkar. Inkari apa maksudnya inkar? Inkar apa maksudnya? Inkar kan inkar, deny. Sebenarnya soalan-soalan dalam Al-Quran ini itu dalam bab ilmu balaghah itu dipanggil inkari. Tidak perlu jawabannya, cuma untuk menarik perhatian. Seperti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara maksudnya apa? Kalau tidak kau melihat. Alam tara, Kalau melihat kan kau tidakkah melihat. kamu melihat yang kejadian fil itu. Jadi ini fil gajah itu yang sebelum Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahir. Jadi bagaimana Rasulullah SAW melihat itu? Jadi ini soalan-soalan ini tidak perlu jawapannya. Tak ada jawapannya itu. Sama sekali dengan seorang, kan kita bagi contoh ini selalunya. Seorang ibu, dia sangat marah dengan anak dia. Dia suruh dia jangan buat ini, tapi masih dia buat. Lepas tu dia tanya dia, berapa kali saya dah tahu ini? Kalau anak ini dia akan jawab. Dia kata saya rasa 21 kali. Jadi ibu dia akan lebih marah kan? Jadi ini yang soalan ini tidak perlu jawapannya itu daripada anak itu. Jangan. Dah berapa kali aku cakap macam ini. Jadi yang alaysa dzalika biqadirin ini, dan ada banyak-banyak ayat-ayat itu dengan soalan-soalan itu sebenarnya tak ada. Ini jawapan itu dalam Quran itu tak ada. Cuma tafsiran kita, takwil kita itu ada. Tapi kita baca sadaqallah al-azim. Itu sadaqallah al-azim sahaja. Tak ada. Ya. Ini dipanggil soal inkari, yani inkar, tidak perlu jawapannya. Kalau anak yang budak itu dia akan jawab dengan jom pukul lagi yang boleh ya? Jom kita malam ini, bismillah.
Terus boleh angkat sambil video sambil rekam. Ini kamera. Itu tak sempat nak share lagi. Nah itu bala, jangan keliru. Itu bala. Ini yang ini. Kalau bahasa Melayu bala. Ya betul. Itu yang ini. Oh ada. Ba, lam alif, hamzah, ini bala. Ini memang maksudnya bala. Tak, kalau kita tak tahu ayat yang jadi macam ni lah bala apa tak jawab apa boleh ke? Tak rasa ke? Salah. Tapi ini itu bala, jangan keliru. Bala musibah itu yang bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Jadi awfa bi'ahdihi. Ahd apa maksudnya ahd? Ahd ini. Bi'ahdi. Ahdun. Ini perjanjian. Janji. Dengan janjinya. Perjanjian. Terhadap perjanjian. Wattaqa, at-taqwa. Kan? Fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Jadi yang ini kita kita fokus sedikit yang ini bi'ahdihi hi. Bahkan sesiapa yang menyempurnakan perjanjian dia. Ayat ini kita akan tafsirkan atau bagi makna syarahan dengan dua cara di sini. Cara pertamanya ini kita akan buat rujukan kepada ayat sebelum ini. Orang yang ambil amanah itu, orang yang adanya sabil itu, yang ini, orang yang adanya al-ahd ini, kalau dia akan sempurnakan, kalau dia akan pulangkan amanah itu, pulangkan hutang itu, insyaallah dia maksudnya dia wattaqa, dia bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Ini syarahan pertama. Sebab dengan bab bala ini. Syarahan kedua, kalau kita ambil ayat ini sahaja tanpa kaitan dengan ayat sebelum ini, jadi ini salah satu muamalah. Dalam Quran kita ada muamalah. Hukum muamalah yang asasi asli. Jadi orang-orang Islam kita juga, kalau sesiapa akan pinjamkan duit ke amanah ke apa-apa, jadi yang orang ini kalau dia akan kembalikan perjanjian itu, dia insyaallah seorang bertakwa dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muttaqin. Jadi khitab Al-Quran ini kan minggu lepas kita belajar apa? Ada ayat-ayat khususiyah khas. Ada beberapa ayat, beberapa sahaja ayat khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan contohnya zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri ibu-ibu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa bab sahaja. Mungkin ada ayat-ayat yang berkenaan dengan para anbiya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya tentang Yusuf alaihi salam. Tapi yang directly, khususnya yang ini. Tapi indirect, semua ayat-ayat itu kepada muslimin muslimat kita. Jadi di sini juga bukanlah jangan kita fikirkan atau jangan kita menganggap ayat ini untuk ahli kitab sahaja, untuk ayat yang sebelum ini, bahkan ayat ini untuk kita. Bala man awfa. Sebab yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebab nuzul ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 3, ada satu riwayat lagi 4 sifat munafik itu. Ingat. Sini mungkin kita boleh ingat yang 3 itu. 3 sifat munafik itu. Ingat. Apabila dia berjanji tidak
memenuhi contohnya. Apabila dia bercakap, Berdusta. dia berdusta. Apabila dia lah. Ya Rabbi. Alhamdulillah. Kalau tak ingat maksudnya kita dah ada sifat-sifat ini. Sifat-sifat buruk ini alhamdulillah. Mudah. Jadi yang bala man aufa bi'ahdi. Jangan lupa saya baru ingat yang minggu lepas kan ayat kita kata apa? Min man inta'manhu bi dinarin dulu. Okey. Okey, yang minggu lepas kan kita belajar adda ini yuaddi ya. Wa min ahli alkitab man inta'manhu bi qintarin yuaddihi. Yang yuaddihi itu yuaddi. Yuaddihi. Ingat ayat ini. Kalimah ini yuaddihi. Yang ini dalam bab ada. Ada ini salah satu maksudnya hutang, jangan lupa. Jadi dalam kitab fiqh atau muamalat, ada satu bab yang ada ini. Ada ini maksudnya hutang itu, yani dain. Tuntut. Dain, hutang. Jadi ayat ini, yani ayat sebelum ini, satu maksudnya yang amanah itu, satu maksud lagi disebabkan yuaddihi ini, ada ini maksudnya hutang, pinjam duit. Dain. Jadi jom kita ingat, yalah 3 sifat itu. 3. Ya, sifat itu. Amanah tapi Ya, amanah dia khianat. Janji dia Berjanji dia mungkar. tingkah. Okey. Ada saja. Cakap. Bercakap. Stay. So kalau yang keempat, is it got 4? 3. Idza khasama fajara, yang ada kalau dia akan ada persahabatan tapi dia ada permusuhan itu ya. Sama lebih kepada yang pengkhianatan itu ya. Okay, untuk kelas ini kita mungkin fokus sebelum kita padam yang fa innallaha ini sebab ada inna ini. Okay, inna yang membuat ini yuhibbul muttaqin ini kenapa? Sebab ini objek maf'ul atau maf'ul bihi. Kalau maf'ul atau maf'ul bihi atau mansub nasab ini dia akan menjadi muttaqin. Asalnya apa ini? Muttaqun. Muttaqun. Kita ada masa ke mungkin 5 minit masuk dalam 5 minit mungkin. Boleh, no problem. Ya, kita akan Okay. menariknya saya ingat mungkin ini kita boleh kongsi. Bala ini kan bala musibah. Ini daripada ibtalla. Bala ini ibtalla.
Kalau saya akan gunakan ibtalla. Ibtalla. Ibtalla maksudnya yang daripada bala ini. Ibtalla. Ibtalla maksudnya tak, kalau saya akan jadi basah disebabkan hujan, ini ibtalla. Okey, itu bahasa Arab menarik. Saya akan jadi basah disebabkan hujan, itu ibtalla. Kalau saya kata ibtalla Ahmad, jadi Ahmad itu dia jadi basah sebab ada hujan. Menariknya bahasa Arab ini. Jom, kita sedikit ya Allah masuk yang al-lughah ini. Masya Allah, makanan Allah. Pendek, ringkas. Okay. Kita selalunya sebut fa'ala, kan? Fa'ala ini. Ke sini lah. Jom kita wazn ini, okey? Waznun. Dalam bahasa Arab, kalau kita nak kalau kita mau belajar kata kerja, verb yang itu, kita akan masuk dalam perkara topik wazn. Wazn apa maksudnya? Acuan. Wazn. Wazn. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Ingat ayat ini. Dalam ayat semua ini ada wazn ini. وأقيموا الوزن. Ya. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Jadi yang وأقيموا الوزن apa maksudnya? وأقيموا الوزن. Yang wazn ini maksudnya kalau asalnya direct translation maksudnya timbangan. Measurement, scale itu, okay? Yang timbangan, timbang. Okay? So saya akan tanya, ma waznu hadzal ma hadzal miyah? Ma waznu? Berapa timbangan ini? Berapa berat? Ya, berapa berat itu ya? Berapa keberatan itu? Jadi wazn ini. Wazn. Jadi yang wazn ini dalam bahasa sarf, ilmu sarf dan nahwu. Nahwu dan ilmu sarf ini maksudnya seperti bentuk. Okay, what the format of the verb. Okay, bentuk itu, bentuk kata itu, bentuk kata kerja itu. Jadi yang dalam bahasa Arab yang wazn ini, orang yang belajar bahasa Arab, kita sebenarnya menggunakan kata-kata ini terusnya. Kita tak guna contohnya bentuk atau timbangan. Kita terus kita kata apa? Wazn. Wazan. Kita terus ilmu sarf, wazan apa itu? Ilmu nahwu ini apa itu? Jadi yang wazn ini bermula dengan apa? Sulasi. Sulasi. Sulasi apa maksudnya? Tiga. Yang maksudnya 3 huruf. 3 huruf. Jadi 3 huruf. 1, 2, 3. Fa'ala. Jadi kata kerja itu, verb itu ada 3 huruf. Okay. Jadi semua kata kerja fi'il yang adanya 3 huruf dalam bab sulasi. Okay. Kalau ada sulasi mazid rubai. Sulasi mazid rubai. Maksudnya apa? Mazid apa maksudnya mazid? Tambah. Tambah. Sulasi ada tambahan, sebab itu dia menjadi 4. rubai. Sulasi mazid khumasi.
sulasi mazid sulasi. Ini kalau dalam bab yang sulasi. Ada satu lagi, ada rubai. Bukan yang rubai ini. Ada rubai lagi. Jadi rubai apa maksudnya? 4 huruf. Yani fi'il itu atau kata kerja itu ada 4 huruf. Yani asalnya the verb originally 4. Rubai, mazid, sama juga. Rubai, mazid, khumasi. Rubai, mazid, sudasi. Okay, jadi memang kita selalunya bagi contoh dengan sulasi ini kan, kataba, fa'ala, nasara, syariba, kharaja dan semua ini. Rubai, khumasi, sulasi kita akan belajar semua ini. Rubai, khumasi, sulasi. Sudasi. Saya nak bagi contoh yang very simple. Jom, sulasi. Saya bagi satu contoh. Hari ini untuk contoh sahaja. Okey. Sulasi. Fataha. Fataha. Maksudnya? Telah buka oleh ia. Ya, yang seorang huwa dia. Rubai. 4. Akrama. Aku mulia. Akrama. Maksudnya apa? Akrama. Mulia kan, memuliakan. Kan? Mulia. Betul, tapi yang ada yang sebenarnya asalnya ini karima. Okey, karama. Karama. Ada tambahan alif ini. Dan asalnya karama ini tambahan alif ini menjadi akram. Yani dia bagi ikram. Dia memuliakan. Ikram apa? Mulia. Ya, contohnya masjid kita, jemaah kita bagi makanan ini kan ini ikram sebenarnya. Sifat mulia. Jadi seorang yang bagi makanan ini Orang yang mulia. orang ini akramal jamaah. Atau seorang perempuan akramatil jamaah. Memuliakan. Dia memuliakan dia. Bukan memuliakan ya. Ini lebih kepada bagi makanan, minuman macam macam jamuan makanan itu ya. Akraman. Jom kita bagi untuk khumasi. Untuk khumasi, jom. Ijtama'a. Asalnya ini hari ini untuk contoh saja, jadi jangan kita rasa sangat berat ini. Ini asalnya jama'a. Jama'a. Okay. Jama'a. Maksudnya jama' kan jama'a. Kumpul itu. Kumpul. Jama'a. Tapi dalam bab, dalam wazn ifta'ala khumasi ini. Ifta'ala ini menjadi ijtama'a. Yani kalau jemaah kita semua ini gather together, kumpul. Berkumpul ini ijtama'a. Conference. Tapi kata kerja ini fi'il verb. Gather. Berjamaah. No. Jamil, jom kita boleh faham ini sangat mudah ini. Jom, istaghfara. Dia ada 6 huruf. Asalnya ini ghafara. Ghafara. Maghfirah. Mengampunkan. Ghafara. Asalnya ghafara apa maksudnya? Telah ampun oleh ia. Ampun. Yani Allah SWT ghafarallahu. Mesti. Allah yang Mohon Allah mengampunkan. Tapi kalau istaghfara maksudnya minta. Jadi yang ini dalam wazn istaf'ala. Istaf'ala.
Aku memohon keampunan. Okey, jom. Rubai sahaja. Okey, rubai. Mudah ni. Tarjamah. Okey, ini mudah ni. Tarjamah. Jadi yang kata kerja, the verb ini itself ada 4 huruf itu. Tarjamah. Okey. Ini bagaimana taf'ala itu, taf'ala atau fa'ala. Itu ada. Wazan. Baca wazan. Khumasi WAZAN. tadahraja. Khumasi Ada, ini, ada. khumasi kan ada 5. Jadi ini asalnya daripada dahraja. Ini tafa'lala. Okey. Dahraja apa maksudnya? Yang Keluar. tak macam Masuk. apa yang kita yang saya lupa. Membalik boleh itu apa? Boleh. Sama. Rolling apa? Gaul. Ha? Gaul. Gaul boleh. Kalau contohnya kalau Berguling. dari gunung ada batu dia Berguling. sampai itu dipanggil dadah raja ini. Yang Berguling. Rolling. ya rolling itu yang Berguling. jadi yang akhirnya untuk sudasi kita ini mudah kita boleh fahami. Okey. Itma'anna. Kan ada nafsul mutmainnah kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ini asalnya tama'nina, tama'an. Tapi yang sudasi ini ada huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ini. Jadi asalnya ini ta, ma, alif dan nun ini. Ta, ma, alif, nun sahaja. Tama'na. Ta, ma, alif, nun. Sebab kita dalam bab yang rubai ini. Okey, ada tambahan itu. Ini ada satu lagi di sini. Jadi rubai akan menjadi sudasi. Ya, saya enam. 6. Nun tu ada 2 kan? Nun tu ada 2 kan? Ya. Dua ya. Dia ada satu. Nun 2. Boleh ya, untuk hari ini kita bagi contoh sahaja. Nanti kita yang penting untuk hari ini kita akan faham yang wazn. Okay, wazn. 3 huruf sudasi dan ada rubai. Okay, Ustaz nak ambil gambar? Okey. Boleh ha? Boleh. Jom, ya Allah, alhamdulillah. Buku kelihatan ni. Ini sebenarnya dalam bahasa Melayu kan kita ada apa? Kita tu wazan. Kita Yang tu lah ikut. kita dalam bahasa Melayu kita ada mudah kan? Cuma mudah. Nanti mudah. Kan? Mudah. Bermudah. Bermudah-mudahan. Okey. Memudah. Aha. Ada satu lagi, mempermudah. Ada satu lagi, mempermudahkan. Kan ada satu lagi, mempermudah dan mempermudahkan. Jadi semua ini dalam bahasa Melayu kan? Jadi semua ini verb ini mudah. Sudah menjadi mudah.
bermudah. Bermudah. Jadi apa perbezaan di sini? Kalau kita ikut Dewan Bahasa Pustaka yang Kamus Dewan itu, semuanya ada disebutannya di sini. Memang ada perbezaan walaupun itu sedikit ya. Tapi ini seolah-olahnya macam sulasi ini atau kumasi ini. Jadi ada tambahan di sini dengan ber. Tambahan di sini ada me. Tambahan ada di sini memper dengan kad. Yani dalam bahasa Arab yang tadi kita belajar wazn ini yang seperti ini. Mudah sudah menjadi macam tu lah. memper. Dia tambah depan, tambah belakang. Yani yang wazn itu contohnya fa'ala, af'ala, tafa'ala, tafa'lala yang semua itu. Jadi apa maksudnya? Mudah. Ini menjadi memang mudah. Menjadikan mudah, menjadikan lebih mudah. Saya bukan One is adjective, one is a verb. Mudah is adjective, right? Mudahkan is a verb. Lagi. There's a different kind of wazan, yes, sisters? Hmm? Mudah is an adjective. Memudahkan is a verb. Whereas yang wazan ini ialah just by pronoun, ya, pronoun. Different. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. صلى الله على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا رب. Bila wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, Ustaz. Syukran. Tulis nama. Tak tulis nama lagi. Dah tulis dah. Mana ada tulis nama lagi? Tempat lain. Tempat lain.